Untuk pengenalan, isu tuntutan Filipina ke atas Sabah sering dibangkitkan dan menimbulkan kebimbangan dalam kalangan rakyat Malaysia, khususnya penduduk Sabah. Walaupun Sabah telah secara rasmi menjadi sebahagian daripada Malaysia sejak tahun 1963 melalui proses yang diiktiraf oleh PBB. Tuntutan ini lazimnya muncul semasa musim pilihan raya di Filipina yang dikaitkan dengan kepentingan politik dalam negara tersebut, sekaligus mencabar kedaulatan Malaysia serta berpotensi menjejaskan hubungan dua hala antara Malaysia dan Filipina. Bagi masyarakat Sabah, isu ini amat sensitif kerana melibatkan aspek keselamatan, sejarah dan identiti negeri tersebut, terutamanya selepas peristiwa pencerobohan Ladatu pada tahun 2013 yang meninggalkan kesan yang mendalam terhadap rasa keselamatan rakyat. Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan untuk menilai persepsi masyarakat di daerah Kunak terhadap tuntutan Filipina ke atas Sabah berdasarkan aspek ekonomi, politik, keselamatan dan sosial serta memahami kebimbangan dan pandangan mereka bagi membantu pihak berkuasa merangka dasar lebih berkesan yang memastikan keamanan, kestabilan dan kedaulatan negeri Sabah. Daerah Kunak terletak di bahagian pantai timur Sabah dengan keluasan kira-kira 438 batu persegi dan berada di kedudukan strategik kerana berhampiran sempadan laut. Kunak bersempadan dengan Tawau di selatan, Ladatu di utara dan Semporna di timur, serta terletak pada jarak 88 km dari Tawau, 90 km dari Semporna dan 78 km dari Ladatu dan kira-kira 500 km dari Kota Kinabalu. Kedudukan geografi ini menjadikan Kunak seperti Kunak penting dari segi keselamatan, khususnya sebagai laluan pergerakan penduduk dan aktiviti perdagangan. Penduduk Kunak terdiri daripada pelbagai etnik seperti Bugis, Bajau, Cina dan lain-lain, dengan kegiatan ekonomi utama melibatkan perikanan dan perniagaan kecil. Selain itu, Kunak mempunyai kaitan sejarah dengan Kesultanan Sulu yang menjadikan asas kepada tuntutan Filipina ke atas Sabah, yang menjadikan daerah ini sangat relevan untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap isu tuntutan tersebut dari aspek keselamatan, identiti dan kehidupan sosial, serta kesannya terhadap kestabilan dan keharmonian setempat. Seterusnya, latar belakang isu yang dikaji. Tuntutan Filipina ke atas Sabah berpunca daripada perjanjian pada tahun 1878 yang dianggap oleh Filipina sebagai pajakan dan bukannya penyerahan mutlak. Isu berkaitan dengan tuntutan Filipina ke atas Sabah telah dilakukan oleh Filipina pada tahun 1962 sebelum pembentukan Malaysia sehingga pada tahun 1998. Isu ini telah muncul semula dengan pencerobohan tentera Sulu di Ladatu yang dikenali sebagai peristiwa Tan Duo. Malaysia menolak tuntutan tersebut kerana Sabah telah sah menyertai Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 melalui proses penentuan nasib sendiri yang diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Isu ini masih wujud pada masa kini, namun mereka hanya melakukan beberapa langkah yang selamat untuk menuntut Sabah tanpa melakukan sebarang pencerobohan. Oleh itu, kajian ini berkaitan dengan persepsi penduduk di daerah Kunak mengenai tuntutan Filipina atau kumpulan Sulu ke atas Sabah. Seterusnya, objektif kajian yang pertama ialah mengkaji persepsi dalam kalangan penduduk Sabah mengenai tuntutan Filipina atau kumpulan Sulu ke atas Sabah di Kunak. Yang kedua ialah menilai tahap kesedaran penduduk di Kunak mengenai isu tuntutan Filipina atau kumpulan Sulu ke atas Sabah. Dan yang ketiga ialah menilai sejauh mana isu-isu dalam hubungan Malaysia-Filipina mempengaruhi persepsi penduduk di Kunak ke atas tuntutan Filipina atau kumpulan Sulu ke atas Sabah. Permasalahan kajian ini boleh dijelaskan melalui 3 perkara utama. Pertama, isu tuntutan Filipina ke atas Sabah masih berlarutan dan bersifat sensitif. Walaupun ia berpunca daripada perjanjian tahun 1878, isu ini masih belum selesai sehingga ke hari ini. Dan seterusnya, menjejaskan hubungan Malaysia dan Filipina. Insiden pencerobohan seperti di Ladatu membuktikan bahawa isu ini bukan sekadar isu sejarah tetapi masih memberi kesan kepada keselamatan negara pada masa kini. Kedua, persepsi masyarakat tempatan masih kurang dikaji secara mendalam. Kebanyakan kajian terdahulu lebih menumpukan kepada aspek undang-undang dan diplomasi, sedangkan pandangan dan pengalaman masyarakat di Sabah masih kurang diberi perhatian. Ketiga, kekurangan data yang menyeluruh menyukarkan perumusan dasar yang lebih berkesan. Tanpa memahami dengan jelas bagaimana masyarakat melihat dan merasai isu ini, pihak kerajaan akan menghadapi kesukaran untuk merangka dasar yang lebih sesuai dengan masyarakat di Sabah. Dalam kajian ini, kami menggunakan kaedah campuran, iaitu gabungan kuantitatif dan kualitatif. Bagi bahagian kuantitatif, data dikumpul melalui soal selidik yang diedarkan secara dalam talian menggunakan Google Form. Soalan yang diberi berbentuk pilihan jawapan dan skala Likert digunakan untuk mengukur pandangan responden. Bagi bahagian kualitatif pula,
kami turun ke lapangan bertempat di daerah Kunak. Di sana, kami menemukan responden di beberapa lokasi seperti kedai dan kawasan tumpuan awam bagi mendapatkan penerangan dan pengalaman mereka dengan lebih mendalam. Sepanjang pelaksanaan kerja lapangan kajian ini, terdapat beberapa cabaran yang mempengaruhi proses pengumpulan data. Antara cabaran utama kami ialah tekangan massa, disebabkan tempo kajian yang sangat terhad serta kesukaran untuk menyelaraskan massa dengan responden yang kebanyakannya mempunyai komitmen kerja dan urusan pribadi. Selain itu, tahap penglibatan responden juga berbeza-beza. Terdapat responden yang menjawab soalan secara ringkas atau kurang memberikan tumpuan. Keadaan ini berkemungkinan berlaku kerana perbezaan tahap minat dan kesediaan responden terhadap kajian yang kami jalankan. Cabaran seterusnya ialah tahap kefahaman responden terhadap soalan. Dan terdapat juga yang lebih berhati-hati untuk berkongsi pandangan mereka. Secara keseluruhannya, cabaran-cabaran ini mempengaruhi tempo dan juga kelancaran proses dalam kami menjalankan kajian. Kajian ini melibatkan seramai 33 orang penduduk daerah Kunak, Sabah yang terdiri daripada lelaki dan wanita daripada berbagai etnik serta tahap pendidikan yang berbeza. Pemilihan responden ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mewakili pandangan masyarakat tempatan terhadap isu tuntutan Filipina ke atas Sabah. Kepelbagaian latar belakang responden membolehkan kajian ini menilai persepsi masyarakat secara menyeluruh termasuk tahap kesedaran, pengetahuan dan pandangan mereka terhadap implikasi isu tuntutan tersebut ke atas kehidupan seharian, keselamatan dan keharmonian sosial di daerah Kunak. Daripada 33 responden di daerah Kunak, 5 orang adalah lelaki manakala 28 orang adalah perempuan. Ini menunjukkan majoriti responden ialah wanita, mungkin kerana mereka lebih aktif atau mudah dijangkau. Tetapi penyertaan lelaki tetap menambah pelbagai perspektif dan tindakan dalam kajian. Kajian ini melibatkan 33 responden daripada berbagai etnik di daerah Kunak Sabah. Etnik Bugis dan kumpulan lain-lain merupakan yang tertinggi masing-masing 30.3%, diikuti Melayu Brunei 9.1%, Cina 10 dan Bajau 6.1% serta Bajau Pantai Timur 3.0%. Kepelbagaian ini mencerminkan latar masyarakat Kunak yang berbilang kaum dan penting dalam memahami pandangan terhadap isu tuntutan Filipina ke atas Sabah. Kajian ini melibatkan 33 orang responden di daerah Kunak, Sabah dengan berbagai tahap pendidikan. Seramai 2 orang berpendidikan PMR atau SPM ke bawah, 6 orang sehingga SPM, 9 orang STPM atau diploma dan 15 orang mempunyai ijazah. Orang responden tergolong dalam kategori lain-lain iaitu berpendidikan setakat darjah 6. Secara keseluruhan, majoriti responden mempunyai tahap pendidikan yang tinggi. Kepelbagaian tahap ini membantu kajian memberi gambaran yang lebih seimbang terhadap persepsi masyarakat di Kunak. Seterusnya ialah umur responden yang mana majoriti ialah golongan muda dengan 17 orang berumur 18 hingga 20 tahun, golongan 23 hingga 27 tahun seramai 7 orang, 33 hingga 37 tahun seramai 5 orang, manakala setiap kumpulan umur 28 hingga 32, 38 hingga 42, 43, 47 dan 48 hingga 52 tahun diwakili seorang responden sahaja. Kehadiran golongan muda memberi pandangan lebih peka terhadap isu politik dan keselamatan, manakala responden lebih tua memberikan perspektif matang. Gabungan pelbagai umur ini membantu kajian memberikan gambaran lebih jelas tentang pandangan masyarakat di Kunak. Majoriti penduduk responden di Kunak menggunakan media sosial untuk mendapatkan maklumat isu semasa, termasuk isu tuntutan Filipina ke atas Sabah. Daripada 33 orang responden, 27 orang menggunakan internet, 16 orang menggunakan Facebook, 11 orang television, 6 orang WhatsApp dan 2 orang akhbar bercetak. Ini menunjukkan masyarakat Kunak lebih bergantung kepada media digital berbanding media tradisional. Penggunaan intermedia sosial membolehkan mereka mendapat maklumat dengan lebih cepat dan luas. Berbagai sumber maklumat ini mempengaruhi pengetahuan dan persepsi mereka terhadap isu semasa. Untuk dapatan kajian, persepsi terhadap Filipina dan Kesultanan Sulu dari sektor ekonomi. Yang pertama, pekerja asing Filipina merampas hak dan peluang pekerjaan rakyat Sabah. Dapatan kajian menunjukkan kategori sangat tidak setuju adalah seramai 4 orang responden diikuti dengan 3 orang responden menyatakan tidak setuju dengan persepsi tersebut. Selain itu, 5 orang responden memilih kategori jawapan natural, sebaliknya seramai 15 orang responden menyatakan setuju dan 6 orang responden sangat setuju dengan persepsi tersebut kerana penduduk di Kunak menganggap bahawa pekerja asing Filipina telah merampas hak dan peluang pekerjaan rakyat di Sabah. Hal ini menunjukkan isu tersebut mendapat perhatian serius dalam kalangan responden kajian ini.
Soalan kedua, pendatang tanpa izin dari selatan Filipina masuk ke Sabah untuk mencari rezeki. Majoriti responden mempunyai persepsi positif terhadap perkara tersebut. Dengan 7 responden sangat setuju dan 13 responden berada dalam kategori setuju. Hal ini menunjukkan bahawa sebahagian responden memahami faktor desakan ekonomi dan kelangsungan hidup sebagai punca utama penghijrahan mereka. Selain itu, 5 responden berada pada tahap natural, manakala hanya 3 responden tidak setuju dan 5 responden sangat tidak setuju. Secara keseluruhan, dapatan ini membuktikan bahawa aspek kemanusiaan dan desakan hidup mengatasi kebimbangan lain, sekaligus menunjukkan bahawa masyarakat setempat memahami realiti sosioekonomi yang dihadapi oleh golongan PTI tersebut. Soalan ketiga, waris kumpulan Sulu telah menuntut sebanyak USD 14.9 bilion sebagai ganti rugi kerana menyerahkan Sabah kepada Malaysia. Majoriti responden berada pada tahap tidak setuju seramai 12 responden dan 9 responden berada dalam kategori sangat tidak setuju terhadap kenyataan tersebut. Situasi ini menunjukkan bahawa pendirian tegas responden dalam mempertahankan kedaulatan Sabah daripada tuntutan luar. Seramai 6 responden menandakan jawapan sangat setuju. Selain itu, hanya sebilangan kecil yang natural iaitu 3 responden dan setuju seramai 3 responden sahaja. Kesimpulannya, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa responden dikunak secara umumnya mempertahankan kedaulatan Sabah sebagai sebahagian daripada Malaysia dan membantah kenyataan bahawa Malaysia perlu menyerahkan Sabah atau membayar rampasan tersebut. Bagi soalan pertama berkaitan tahap pertahanan sempadan, dapatan menunjuk responden bersetuju bahawa sistem pertahanan sedia ada masih lemah. Persepsi ini menunjukkan bahawa risiko pencerobohan masih dianggap signifikan yang sekaligus menekankan keperluan mendesak untuk memperkukuh aset pertahanan. Seterusnya mengenai kehadiran PTI Filipina di Sabah. Majoriti besar iaitu sebanyak 87.9% responden melihat kehadiran PTI sebagai ancaman keselamatan. Persepsi majoriti responden ini menunjukkan bahawa kehadiran PTI Filipina dikaitkan dengan potensi risiko jenayah rentas sempadan serta ancaman penyusupan. Seterusnya mengenai keperluan Eskom dalam menjaga kedaulatan. Hampir 88% responden menyokong penuh agar Eskom dikekalkan. Pengekalan Eskom ini mencerminkan tahap keyakinan yang tinggi terhadap peranannya sebagai mekanisme utama dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan di kawasan pantai timur Sabah. Persepsi ini menegaskan bahawa fungsi Eskom sebagai agensi penyelaras keselamatan adalah kritikal. Kajian di daerah Punak mendapati majoriti responden menolak tindakan kerajaan Filipina memasuki Sabah dalam peta mereka. Daripada 33 orang, 14 sangat setuju dan 11 setuju bahawa mereka tidak bersetuju dengan tindakan tersebut, menjadikan 25 orang secara keseluruhan menentang. 4 responden bersikap netral manakala 4 lagi sangat tidak setuju. Keputusan ini menunjukkan masyarakat Punak tegas mempertahankan kedaulatan Sabah sebagai sebahagian daripada Malaysia. Sokongan ini dipengaruhi oleh semangat pluralisme dan kebimbangan terhadap keselamatan negeri. Kajian di daerah Punak Sabah mendapati majoriti responden bersetuju bahawa Malaysia perlu membawa isu tuntutan Sabah ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Daripada 33 orang, 14 sangat setuju dan 10 setuju menjadikan 24 orang menyokong tindakan ini. 8 responden bersikap netral manakala seorang tidak bersetuju. Dapatan ini menunjukkan bahawa masyarakat Punak yakin isu tuntutan Filipina wajar diselesaikan melalui saluran undang-undang antarabangsa. Sokongan ini mencerminkan keinginan rakyat untuk menyelesaikan dengan aman tanpa melibatkan konflik ketenteraan. Kajian di daerah Punak Sabah mendapati majoriti responden lebih rela berada di bawah Malaysia berbanding Filipina. Daripada 33 orang, 22 sangat setuju dan 8 setuju menjadikan 30 orang menyokong pilihan ini. 3 responden bersikap natural manakala tiada responden tidak setuju. Keputusan ini menunjukkan masyarakat Punak mempunyai kesetiaan dan identiti nasional untuk kukuh terhadap Malaysia yang dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kestabilan, keselamatan, kemuliaan asas dan kesejahteraan sebagai warga negara Malaysia. Seterusnya, persepsi terhadap Filipina dan Kesultanan Sulu dari sektor sosial. Soalan pertama, PTI Filipina di Sabah masih mengekalkan hubungan kekeluargaan mereka di selatan Filipina. Majoriti responden bersetuju bahawa pendatang tanpa izin Filipina di Sabah masih mengekalkan kekeluargaan mereka di selatan Filipina. Seramai 17 orang responden setuju dan 7 orang responden sangat setuju menyokong kenyataan tersebut. Hal ini secara langsung menunjukkan bahawa faktor rangkaian sosial menyebabkan proses migrasi dan mempermudah penempatan Filipina di negeri Sabah. Selain itu, 7 orang responden yang menyatakan natural dan di mana seorang sahaja responden
tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan terdapat sebahagian penduduk di Kunak yang mungkin kurang terdedah kepada interaksi sosial dengan komuniti pendatang atau tidak mempunyai maklumat yang jelas mengenai struktur kekeluargaan PTI di kawasan mereka. Secara keseluruhan, dapatan ini menunjukkan sebahagian besar masyarakat setempat sedar bahawa PTI tidak datang secara bersendirian. Sebaliknya mereka mempunyai sokongan keluarga yang sudah lama menetap di Sabah. Soalan kedua, hubungan sosial antara penduduk selatan Filipina dengan Sabah adalah rapat. Seramai 13 responden setuju dan 4 responden sangat setuju terhadap kenyataan tersebut. Dapatan ini menunjukkan bahawa interaksi sosial telah lama terbentuk, mungkin disebabkan oleh faktor sejarah dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan yang sama dalam tempoh masa yang lama. Namun begitu, seramai 8 responden memilih neutral, 5 responden menyatakan tidak setuju dan hanya 3 responden memilih sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahawa walaupun wujud interaksi sosial yang tinggi, masih terdapat sebahagian masyarakat yang melihat terdapat jurang atau batasan sosial antara penduduk tempatan dengan penduduk selatan Filipina tersebut. Soalan ketiga, kawasan kampung air di pantai timur Sabah menjadi punca ramai PTI dari selatan Filipina berhijrah ke Sabah. Majoriti responden bersetuju terhadap persepsi tersebut. Seramai 20 orang responden memilih setuju dan 8 orang responden menyatakan sangat setuju. Perkara ini mencerminkan bahawa persamaan bentuk muka bumi dan kemudahan akses maritim memudahkan proses migrasi tersebut. Sebaliknya, hanya 5 orang responden memilih neutral. Tiada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Secara keseluruhan, dapatan kajian ini membuktikan bahawa penduduk di daerah Kunak menyokong kenyataan bahawa kawasan kampung air di pantai timur Sabah menjadi punca ramai PTI berhijrah ke Sabah. Sebagai penutup, kajian kami secara objektif merumuskan bahawa tuntutan Filipina ke atas Sabah kekal menjadi isu sensitif yang mempengaruhi masyarakat di daerah Kunak. Hasil analisis kami menunjukkan masyarakat Kunak secara konsisten menolak sebarang bentuk tuntutan luar. Sebagai rumusan akhir, dapatan kajian ini secara tuntas menegaskan bahawa kedudukan Sabah di dalam Persekutuan Malaysia adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan bagi penduduk di daerah Kunak. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.